Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma shalli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالنقاد وتنفرج بالكرب وتقضى بالهوائج وتناله به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس من عدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali lafazkan kalimah syukur kita kepada Allah kerana dengan izin Allah, kerana dengan rahmat Allah, pemurah Allah, maka Allah kumpulkan kita untuk sama-sama kita belajar Al-Quran, sama-sama kita memperbaiki diri, sama-sama kita upgrade diri. Dan jangan lupa tuan-tuan, jangan sesekali kita upgradekan diri kita seorang sahaja. Jangan sesekali kita memperbaiki diri kita seorang sahaja. Jangan sesekali kita tambah baik diri kita seorang je, tuan-tuan. Kalau nak tambah baik, ajaklah ahli keluarga kita, ajaklah saudara mara kita, ajaklah siapa lagi sahabat andai kita, ajak semua untuk sama-sama memperbaiki diri kita. Yang kedua, insya-Allah hari ni tuan-tuan berada pada episod keberapa dah ni, tuan-tuan? Ini episod keberapa ni? Episod ke-6 dah, tak silap saya, episod ke-6 dah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Sedar tak sedar dah 6 episod, tuan-tuan. 6 hari dah kita berjalan bengkel Al-Mulk gini, yang mana kita hanya ambil 3 ayat sahaja, tuan-tuan. Sebab apa 3 ayat? Sebab apa tak banyak, ustaz? Kenapa tak satu page? Kalau satu page, tuan-tuan, dia boleh jadi satu kursus, tuan-tuan. Jadi panjang, tuan-tuan. Tengok, saya huraikan 3 ayat sahaja pun kadang-kadang boleh sampai setengah jam. Jadi saya tak nak benda tu terlampau panjang. Bila mana terlampau panjang, saya takut nanti ada part-part yang kita tertinggal. Ada part-part yang kita tinggal, sedangkan dalam surah Al-Mulk ini adalah surah-surah yang menjadi amalan kita. Kadang-kadang orang sebelum tidur dia baca Al-Mulk. Jadi kita kena perhatikan mana tempat-tempat yang kita perlu beri tumpuan, mana kesalahan-kesalahan besar yang perlu kita bagi tumpuan, supaya apa? Supaya kesalahan ini kita tidak sesekali kita buat lagi. Nampak? InsyaAllah hari ini kita sambung pada ayat ke berapa ni? Ayat ke-16. Ayat ke-16, 17, 18 insya-Allah. Ayat ke-16, 17, 16, 17, 18. 3 ayat dari ini kita ambil insya-Allah. Siapa yang ada Al-Quran di hadapan mereka, maka ambil wudu, buka Al-Quran, sama-sama kita baca, sama-sama kita tengok. Di mana tempat yang saya tegur, saya cakap ini ada kemungkinan orang buat salah besar. Maka tuan-tuan tandakan siap-siap kat situ. Sebab apa? Sebab nanti bila mana kita buka Al-Quran, kita nak baca Al-Mulk, kita tengok ada tanda beware, ada tanda jaga-jaga, maka kita akan siap berjaga-jaga pada kawasan itu. Bila kita berjaga-jaga, insya-Allah kita akan berhati-hatilah. Macam saya pernah beritahu, bila mana kita berjalan, bawa kereta kat highway ke, bawa kereta kat jalan raya, tiba-tiba ada tanda awas berjaga-jaga di hadapan, maka kita akan berhati-hati kan, kita akan slowkan minyak kita. Sama juga macam sini, maksudnya bila kita baca, kita akan slowkan tempoh kita, supaya apa? Supaya kita tak terlampau laju sehingga melanggar huruf-huruf yang saya tegur, huruf-huruf yang saya cakap risikonya tinggi untuk kita salah. Nampak? Jadi kena jaga-jaga supaya apa? Supaya bacaan kita lebih baik insya-Allah, dan bacaan kita bertambah baik, dan insya-Allah kita akan mencapai matlamat kita membaca Al-Quran secara tartil. Amin. Alhamdulillah, pertama sekali yang baru masuk, lafazkan kalimah syukur dulu kepada Allah. Lafazkan kalimah syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah himpunkan kita semua dalam kelas Al-Quran pada pagi ini insya-Allah.
Baru masuk. Okey. Ingat Kak Mazwan Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa yang baru masuk pun sila sharekan. InsyaAllah dengan cara kita share, kita menyebarkan manfaat, kita mencari aura dan kita memberi aura. Nampak tak? Kita mencari aura yang positif, kita mencari sekeliling kita yang positif dan kita mengajak orang untuk masuk circle yang positif itu. Bila mana kita berada dalam circle yang positif, iaitu persekitaran yang positif, maka insyaAllah persekitaran itu akan memberi aura kepada kita, tuan-tuan. Aura macam mana? Aura yang akan membuatkan kita rasa nak berubah lagi. Kadang-kadang bila mana kita berada dalam sekumpulan yang tidak mengamalkan Al-Quran, kita sendiri akan rasa kita malas nak baca Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita tengok orang sebelah kita tak baca Al-Quran. Kita tengok orang depan kita tak baca Al-Quran. Kita tengok orang belakang kita tak baca Al-Quran. Maka kita pun jadi terasa, oh tak apalah, dia biasa tak baca Al-Quran ni. Sebab apa? Sebab persekitaran yang tidak mengamalkan Al-Quran. Cuba kita berada dalam persekitaran yang mengamalkan Al-Quran. Persekitaran yang membudayakan Al-Quran. Orang sebelah baca Quran, orang depan baca Al-Quran, orang belakang baca Quran, kiri kanan baca Al-Quran. Maka kita akan rasa nak baca Al-Quran. Sebab apa? Sebab persekitaran sekeliling kita yang mengamalkan Al-Quran. Maka kalau kita nak jadi orang macam ni, bina sekeliling tu. Jangan tunggu persekitaran kita tu berubah kepada persekitaran yang membudayakan Al-Quran. Tapi kita yang mewujudkan persekitaran yang membudayakan Al-Quran. Kita yang mewujudkan, tuan-tuan. Kalau kita nanti persekitaran kita berubah, belum tentu berubah. Tak tahu bila berubah, tuan-tuan. Kita tak tahu bila kita berubah. Kita tak tahu persekitaran kita tu bila berubah. Maka kalau kita nak jadi berubah, kita kena usahakan betul berubah. Macam mana ustaz nak usahakan? Maka budayakan Al-Quran. Mula-mula kita belajar Al-Quran, slow-slow kita tarik suami atau isteri kita, slow-slow kita tarik anak-anak kita, seorang anak, dua anak, tiga anak, sama-sama tengok live. Tengok live ni je, tuan-tuan. Suruh dia tengok live ni. Lepas habis live ni, lepas maghrib, solat maghrib nanti, tuan-tuan, suruh lepas solat berjemaah sama-sama, jom kita buka Al-Mu'jad, tengok 3 ayat yang ustaz ajar tadi tu. Jom sama-sama kita baca kat mana ustaz tegur tadi. Jom kita tengok, kat sini, kat sini. Kat sini kenapa ustaz tegur? Sebab huruf dia boleh tukar. Kat sini kenapa kita tegur? Ustaz cakap ada panjang. Itu cara untuk kita budayakan, insya-Allah. Kita nak wujudkan, kita nak menjadi keluarga yang bahagia mengamalkan Al-Quran, maka insya-Allah kita kena usahakan, insya-Allah. Jadi selamat datang. Baru nak baca komen ni. Siti Rahimi, Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf tak dapat teruskan live bersama sebab berada di luar. InsyaAllah tonton ulangan sama-sama. Tak apa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh tonton ulangan. Fatihah Nasir, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Sam Sulaiman, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Aman, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Herlina Lina, Assalamualaikum Ustaz dan sahabat Terengganu mengaji. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Aman, nilai Negeri Sembilan clear. Alhamdulillah, syukur. Mazwan baru balik duty malam. Harap-harap tak tertidurlah Ustaz. Masya Allah, hebatnya perjuangan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, cuba bayangkan setiap langkah kita, setiap usaha kita, punyanya Allah sayang kita, tuan-tuan. Setiap gerakan jari kita, Allah akan nilaikan dia dan Allah akan bagi ganjaran kepada kita. Sebab itu saya cakap, tuan-tuan, dengan usaha kita hanya petek jari untuk share je, tuan-tuan. Punyalah besar ganjarannya, tuan-tuan. Kita tak tahu, kita tak nampak sekarang. Tapi bila tiba dihisap depan Allah, kita akan baru sedar, Allah, besarnya nikmat ini. Besarnya perjuangan aku. Dengan hanya aku tekan butang share dengan jari aku, hujung jari je aku tekan. Dan aku klik butang-butang share tu, aku sebenarnya telah mengajak ramai orang untuk sama-sama belajar Al-Quran. Ramai orang sebenarnya tak tahu baca Al-Quran, tapi bila mana dia belajar sikit demi sikit, dia timbul nak rasa baca Al-Quran. Dia rasa bahawa belajar Al-Quran itu ada benda yang seronok. Punya usaha kita nampak kecil, tuan-tuan, tapi sebenarnya boleh mendatangkan kesan yang besar, insya-Allah. Dengan syarat kita kena usaha jugalah. Kita kena usaha. Kalau kita tak usaha, tuan-tuan, maka tak akan datang hasil. Apa-apa dalam dunia ni, kalau kita tak usaha, maka tak akan datang hasil. Nak makan kena usaha. Nak makan kena usaha, nak minum kena usaha, nak duit kena usaha, semua kena ada usaha. Orang berbisnes ada usaha dia. Orang yang bekerja sebagai staff ada usaha dia, ada kerja-kerja dia. Nampak tak? Semua yang Allah cipta kena ada usaha. Kak Sam Sulaiman, Alhamdulillah sangat clear dari Shah Alam. Alhamdulillah clear Shah Alam. Zahira Azizan, Assalamualaikum Ustaz. Dah baca satu Quran pagi ni Ustaz.
Alhamdulillah, tiga kali Al-Ikhlas. Masya-Allah punyanya pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. 3 kali kita baca Al-Ikhlas, maka Allah pahalanya sama macam satu Al-Quran. Tak apa, amalkan istiqamah, istiqamah. Istiqamah insya-Allah. Rahimah Daud, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dalilah Muhammad, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tuan-tuan, daripada nilai dah cakap clear. Daripada Shah Alam dah cakap clear. Tuan-tuan semua daripada mana? Daripada mana? Cuba komen kat komen kat 1 2 nak tahu daripada mana, clear tak? Ke sekat-sekat. Insya-Allah. Halijah Dali, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah. Sebelum kita mulakan, bermula daripada ayat ke-16, lepas tu ayat ke-17, lepas tu kita move ke ayat yang ke-18. InsyaAllah. Sebelum saya mulakan, saya menyeru dan berharap dengan sepenuh pengharapan, ada sebelah kiri bawah sekali ada butang share, tekan butang share, sebarkan live ini, paling kurang 20 grup pun tak apa tuan-tuan, sebarkan. Dengan cara ni kita nak supaya kita memberi manfaat kepada orang. Banyak tuan-tuan, banyak sangat grup-grup kita, ada grup bisnes. Kita ada grup macam-macam tuan-tuan. Grup apa lagi? Grup shopping, grup Shopee, Lazada, apa lagi tuan-tuan. Ada grup mudah. Ada lelaki kadang ada grup kereta. Perempuan ada grup resepi. Masak apa tak jadi, masak apa yang jadi. Semua ada tuan-tuan. Maka kita sebarkan insya-Allah. Kita sebarkan insya-Allah. Dengan cara itu kita cari manfaat untuk diri kita. Kita ubah diri kita. Dengan cara itu juga kita bawa orang sekeliling kita untuk berubah sama-sama macam kita insya-Allah. Mazwan Muhammad Kamazwan kata Seri Mas nilai clear nah. Nur Aisyah Fatimah Kuantan clear. Alhamdulillah. Makin kita menyeluruh ke seluruh Malaysia. Moga dengan cara ni tuan-tuan. Moga dengan cara ni kita dapat sebarkan manfaat. Kita dapat memberi manfaat kepada ramai orang insya-Allah. Saya tunggu ni. Tunggu apa? Tunggu share tuan-tuan. Tunggu share ni. Okey. Jangan lupa. Zahira Azizan Bandar Kuala Terengganu clear walaupun hujan. Alhamdulillah. Hujan. Saya kat Rusila ni pun hujan kat ni. Ngadak ke hujan ni. Moga suara saya ni kuat lah untuk melawan bunyi-bunyi hujan tu. Saya takut tak clear. Tapi kalau tak clear tolong bagi tahu saya. Tuan-tuan, butang share ada tu tuan-tuan. Cuba tekan tuan-tuan insya-Allah. Tekan. Ada geng majlis ilmu, ada geng Islam itu indah, ada grup apa? Kuliah agama. Tekan je semua tuan-tuan. Tekan je semua. Kita nak sebarkan dengan cara itu insya-Allah. Kita mengharap dan berharap dengan cara ini kita akan menyeluruh. Kita akan banyak sebarkan. Macam saya sebut tuan-tuan, cuba bayangkan satu grup tu hanya 10 orang je dengar. Lama-lama tuan-tuan kita sebarkan satu grup 10 orang dengar. Kita sebarkan 10 grup, 100 orang dengar. 100 pahala, 100 amalan. Untuk 100 orang tadi tu kita dapat tanpa mengurangkan pahala dia. Punya hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jom sama-sama kita sebelum kita mulakan bacaan Al-Quran kita, marilah sama-sama kita membuka dengan surah Al-Fatihah. Sebelum itu saya menyeru kepada semua, niatkan dalam hati, cakap dalam hati, ikut kata-kata saya ini di dalam hati. Ya Allah, ya Tuhanku, aku hadiahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda, kepada para sahabat, kepada para syuhada, kepada orang-orang yang saleh, kepada guru-guru kami, kepada kedua ibu bapa kami, dan untuk diri kami sendiri dan keluarga kami dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah.
Macam saya pesan tadi, siapa yang ada Al-Quran depan dia, maka jom sama-sama kita buka Al-Quran. Tengok siapa yang tidak ada komputer depan dia, buka Google, tekan surah Al-Mulk ayat 16 hingga 18. Tengok. Jika tidak ada juga, tengoklah live ini sebab saya akan tunjukkan insya-Allah. Fatihan Nasil dari Siti pun clear, alhamdulillah. Hardina Lina Jitra Kedah clear. Alhamdulillah. Nora Aziz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jom sama-sama. Umar Mukhtar mention apa? Jom sama-sama, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bawa tuan-tuan mengembara. Kita terbang je tuan-tuan. Zap. Ustaz bawa ni bagaimana Ustaz? Jangan lama-lama Ustaz. Saya takut. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke Allahumma salli ala Muhammad, ayat yang ke-16. Pada ayat yang ke-16. Allahumma salli Muhammad. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung kepada ayat yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan semua. Ayat yang kita masuk pada pagi ini adalah ayat yang ke-16 insya-Allah sampai kepada ayat yang ke-18. Perhatikan Al-Quran insya-Allah. Kita bermula dengan Amintum man fis sama. Kita akan mula daripada sini ayat yang ke-16. Sedia? Jom sama-sama kita baca. Saya baca dulu, tuan-tuan ikut. Saya baca dulu, tuan-tuan ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya akan berhenti pada tamur. Tarik nafas panjang-panjang tuan-tuan. Tarik nafas panjang-panjang. Amintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Sekali lagi kita baca tuan-tuan. Sekali lagi. Ramai-ramai tarik nafas panjang-panjang. Ada tempat kita kena tumpu ni. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Okey tuan-tuan. Apakah tanda yang pertama yang saya kena tumpu Ustaz? Okey tuan-tuan, ini dari hukum tajwid. Ini dari hukum tajwid, nun mati berjumpa dengan huruf ta. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Nun mati berjumpa dengan huruf ta, hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ustaz, saya ni jenis tak ingat hukum Ustaz. Saya jenis tak ingat hukum. Saya tak tahu hukum. Macam mana saya nak tahu tuan-tuan? Macam mana saya nak tahu Ustaz tempat ni perlu dengar? Okey, ni clue tuan-tuan. Clue ni mahal tuan-tuan. Dengar Jika tuan-tuan jumpa nun mati bertanda kosong. Maksud bertanda kosong tu tidak ada apa-apa tanda atas dia. Nun ni tuan-tuan, kalau dia tidak ada tanda, itu sebenarnya dia dalam keadaan mati. Tapi kenapa ulama tak letak ulama Dhabtul Quran tak letak tanda mati tuan-tuan? Sebab dengar, ulama tak letak tanda mati sebab ulama nak membezakan. Ada hukum tajwid pada ayat itu. Ulama dah bantu kita. Ulama tak letak tanda sebab ulama nak bagi tahu kat situ ada hukum. Yang hukum tajwid yang berbeza dengan nun ada tanda mati. Maka kita guna kaedah ni tuan-tuan. Jika tuan-tuan jumpa nun tiada tanda mati dan selepasnya bukan huruf lam ataupun huruf ra, maka dengung saja. Saya ulang sekali lagi. Jika tuan-tuan jumpa nun tiada tanda mati dan selepasnya bukan huruf lam ataupun huruf ra, dengung sahaja. Boleh? Amintum mim bersabdu. Dengung dua harakat. Hukum tajwid asal pada ayat ini adalah idgham mithlain. Hukum tajwid asal pada ayat ini adalah idgham mithlain. Idgham mithlain. Mim mati berjumpa dengan huruf mim. Mim mati berjumpa dengan huruf mim. Tapi saya tak ingat hukum Ustaz. Tak ingat hukum, tak apa. Saya sebut sekali lagi, tak ingat hukum, tak apa. Saya dah bagi clue sebelum ini bahawa tengok mim bersabdu. Tengok mim bersabdu, dengung sahaja dua rakaat. Dengung macam mana? Dengung tekan pada makhraj itu, rapat bibir.
Tumman, dengung nun mati berjumpa dengan fa, ikhfa hakiki juga. Man fis sama. Ni tanda kegemaran kita, tuan-tuan. Apakah tanda ini, tuan-tuan dan puan-puan semua? Ini tanda Pakcik Misai. Pakcik Misai berjumpa dengan apa? Pakcik Misai berjumpa dengan Pakcik Hamzah. Tuan-tuan, bila berjumpa dua pakcik ini, tuan-tuan, dia punya borak, tuan-tuan, lama, tuan-tuan. 4 hingga 5 harakat dia punya borak dia. Panjang. Pakcik Misai berjumpa dengan Pakcik Hamzah. Baca berapa harakat? 4 hingga 5 harakat. Sama-sama tulis di ruangan komen. Pakcik Misai jumpa Pakcik Hamzah. Baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ni. Satu lagi tempat yang selalu orang buat silap adalah ai. Ramai orang suka baca macam ni, tuan-tuan. Fis samai an didengung NGG. Salah. Sebab pada ayat ini ada hukum idgham bi ghunnah. Kena dengung sambil masuk kepada huruf ya. Kena dengung sambil masuk pada huruf ya. Ayyakhshifa dengung macam itu, tuan-tuan. Boleh? Jelas? Wan Nur Liati, Assalamualaikum Ustaz. Selamat pagi. Ustaz lah dari mana-mana, turut Terengganu, kampung mana? Saya Resila. Saya kampung Resila, Marang, Terengganu. Hujan hari ni. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Boleh? Jom sama-sama. Ingat jaga zal. Banyak kali saya tegur, jangan sesekali baca dengan gigi berjumpa dengan gigi. Jangan sesekali baca dengan gigi berjumpa dengan gigi. Makhraj huruf dzal adalah lidah kena keluar lebih daripada gigi. Bikumul arda fa idza hiya tamur. Okey, jelas? Kita masuk pada ayat yang ke-17. Tulis di ruangan komen ayat yang ke-17. Tulis di ruangan komen ayat yang ke-17. Boleh? Ruangan komen ayat yang ke-17. Ruangan komen ayat yang ke-17. Boleh? Saya baca, tuan-tuan ikut. Saya baca, tuan-tuan ikut. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Okey, saya baca sekali lagi. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Tuan-tuan, ayat ke-17 ini perkara yang pertama. Jap. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, ayat ke-17 saya baca ayat apa tadi? Ayat ke-18. Ustaz ni shortcut lah, ustaz ni. Astaghfirullahalazim. Ayat ke-17, tuan-tuan. Ayat ke-17 baru. Ustaz ni skip lah ni. Ayat ke-17. Ayat ke-17 saya baca sekali lagi. Punya ustaz ni nak habis laju ni. Saya baca sekali lagi, tuan-tuan. Ayat ke-17. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Saya baca sekali lagi pecahan pertama ayat ke-17. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Pada ayat ini, tuan-tuan, perkara pertama. Tadi saya dah tegur, nun mati berjumpa dengan huruf ta. Nun tiada tanda mati. Nun kosong. Selepasnya bukan huruf lam ataupun huruf ra, dengungkan sahaja. Dengung. Amintum. Nampak tak? Amintum. Mim mati berjumpa dengan mim. Sama hukum kat sini juga. Mim mati berjumpa dengan mim. Hukum tajwid yang sebetulnya adalah idgham mithlain. Tapi saya tak ingat hukum, ustaz. Tak apa. Saya dah cakap jumpa mim bersabdu dengung sahaja 2 harakat. Amintum. Nampak? Tumman fis sama. Pakcik Misai jumpa Pakcik Hamzah. Tuan-tuan tulis ruangan komen. Pakcik Misai jumpa Pakcik Hamzah. Baca 4 atau 5 harakat. Boleh? Lepas tu baca pula ayursila. Nun mati berjumpa dengan ya. Tuan-tuan tulis di ruangan komen. Nun mati berjumpa dengan huruf ya.
dengung dengan memasukkan bunyi ke dalam huruf ya. Dengung dengan memasukkan bunyi ke dalam huruf ya. Tulis dalam komen, dengung dengan memasukkan bunyi ke dalam huruf ya. Sebab itu, tuan-tuan dan perempuan semua, sebab itu kita tidak boleh bunyi dengan, mana tadi? Dengan ayursila. Tak boleh bunyi dengan ayursila. Kalau saya bunyikan dengan dengung NGG, tak masuk ke dalam huruf ya. Kita kena ayursila. Ayursila. Itu yang dimasukkan dengan idgham. Idgham itu maksudnya apa, tuan-tuan? Idgham itu maksudnya memasukkan. Boleh tulis dalam komen. Nun mati berjumpa dengan ya. Dengung dengan memasukkan bunyi ke dalam huruf ya. Dengung dengan memasukkan bunyi ke dalam huruf ya. Boleh? Kak Mazwan Muhammad, nun mati jumpa ya. Dengan memasukkan bunyi ke dalam huruf ya. Dengung. Maafkan saya. Tulis. Nun mati berjumpa dengan ya. Ini tanda. Dengung. Benda yang paling penting adalah key dia adalah dengung. Dengung dengan memasukkan bunyi ke dalam huruf ya. Boleh? Tulis dalam komen ataupun screenshot. Tapi tulis dalam komen dulu baru screenshot. Boleh? Boleh? Supaya benda ni penting sangat-sangat sebab ramai orang salah baca dia. Jom kita sambung. Ayat ke-17 tadi, mana lagi tempat kena tumpu? Hasiba. Tempat tuan-tuan kena tumpu adalah pada huruf sad. Ramai orang akan baca macam ni, tuan-tuan. Alaikum hasiba. Hasiba. Dia baca siba. Seronok-seronok dia, tuan-tuan. Seronok-seronok dia tukar huruf. Sedangkan pada ayat ini adalah huruf sad. Kalau saya baca dengan sin, tuan-tuan dengar betul-betul. Kalau saya baca dengan huruf sin, bunyi dia hasiba. Kalau saya baca dengan huruf sad, hasiba. Hasiba. Kalau sin, sad, hasi. Tebalkan lagi. Huruf sad kena tebalkan lagi. Maka tuan-tuan tebalkan huruf sad ini supaya kita memperbezakan bunyi di antara huruf sad dengan huruf sin. Boleh? Nora Ma'asin baca misalnya Jumlah Hamzah baca 4 atau 5 rakaat betul. Wan Nurliati idgham ma'al gunnah. Dengan memasukkan bunyi ke dalam huruf ya betul. Siti Safiah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nora Ma'zin, nun mati jumpa huruf ya, dengung dengan memasukkan bunyi ke dalam huruf ya betul. Jelas sekali. Kita sambung pada pecahan ayat yang kedua. Pecahan ayat yang ke-17, pecahan yang kedua. Titi Novianti, nun mati berjumpa dengan huruf ya. Dibaca dengung dengan memasukkan bunyi ke dalam huruf ya. Tepat sekali. Okey. Ayat ke-17, pecahan yang kedua. Saya baca, tuan-tuan di rumah ikut bersama-sama dengan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Okey. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Pada ayat ini, tuan-tuan, benda paling kesalahan paling besar adalah pada huruf ain. Ramai orang akan baca dengan hamzah. Fasata'lamu. Fasata'lamu. Salah, dia kena fasata'lamu. Bezakan dua huruf itu, bezakan bunyi dia. Cuba berlatih, cuba ikut sama-sama dengan saya ain. Fasata'lamu. Fasata'lamu. Bukan fasata'lamu. Fasata'lamu. Bukan macam tu. Boleh? Waqaf nadhir. Zal keluar lidah. Ra baca dengan nipis. Nadhir. Okey, boleh? Kita sambung pada ayat terakhir. Tulis di ruangan komen ayat 18, ayat yang terakhir. Tulis di ruangan komen ayat 18, ayat yang terakhir. Jom sama-sama yang baru masuk. Kalau boleh sharekan, tuan-tuan. Walaupun dah hujung ayat, jangan lupa sharekan, tekan like dan love. Sharekan insya-Allah. Jangan lupa kalau ada dia tulis bawah sekali tu kat ruangan komen, turn on live notification. Tekan turn on live notification supaya kita tidak tertinggal insya-Allah. Boleh?
Ayat ke-18, jom sama-sama kita baca ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Okey, saya baca sekali lagi. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Pada ayat ini tuan-tuan, kesalahan-kesalahan yang kecil, cuma kena jaga qalqalah pada huruf dal. Qalqalah pada huruf dal, qalqalah pada huruf ba. Qalqalah pada huruf dal, qalqalah pada huruf ba, qalqalah sughra, lantunan kecil. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Dia tak boleh qablihim, dia kena qablihim. Tapi janganlah menambah-nambah. Ustaz aja qalqalah ada lantunan walaqad kadzdzabal ladzina min qabl. Jangan macam tu. Siapa buat macam tu, saya pergi azan telinga kanan dia. Jangan tuan-tuan lantunan kecil saja. Boleh? Lepas tu jaga huruf dzal, keluarkan lidah, jaga sabdu. Walaqad kadzdzabal ladzi, jaga sabdu. Jadi itu sahaja teguran saya pada ayat yang ke-18. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada esok pagi. Kita akan sambung ayat 19, ayat 20 sehingga ke ayat 21. Ayat 19, ayat 20, ayat 21. InsyaAllah bila pagi esok 9.30 pagi. Saya bawa tuan-tuan mengembara sekali lagi insyaAllah. Alhamdulillah. Lupa saya, jangan lupa saya tuan-tuan. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada pagi esok surah Al-Mulk. Ayat yang seterusnya 3 ayat saja. Jadi tuan-tuan, saya berharapkan semangat tuan-tuan itu sentiasa istiqamah. Doakan supaya kita sentiasa istiqamah dan terus belajar dan belajar dan belajar. Istiqamah. Jangan lupa follow page Terengganu Mengaji sebab kita akan berterusan membawa aktiviti ini dan insyaAllah akan bertambah lagi aktiviti-aktiviti yang akan datang. Jadi tuan-tuan, saya perlukan semangat daripada tuan-tuan. Saya perlukan istiqamah, kekuatan daripada tuan-tuan. InsyaAllah motivasi. Kita doakan supaya kekuatan, semangat kita dan motivasi kita semakin tinggi insyaAllah untuk belajar Al-Quran. Jadi adakah tuan-tuan bersedia? Jika bersedia, tulis dalam komen, saya bersedia Ustaz. Berapa beratus tuan-tuan dan puan-puan semua bersedia? Saya bersedia 100% Ustaz. Saya bersedia 50% je Ustaz. Saya bersedia 30% je Ustaz. Tulis tuan-tuan, saya nak tahu. Saya nak tahu. Kak Mazwan Muhammad, Alhamdulillah sempat habis tak tidur. Alhamdulillah, lepas ni bolehlah qada. Duty semalam tu, ya Allah tangguh. Moga diberi kekuatan untuk kita semua insyaAllah. Siti Safiah, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama Kak Rohani 19 hingga 21 esok insyaAllah. Ya, 3 ayat sahaja insyaAllah. Tak lama tuan-tuan. Kak Rohani, terima kasih Ustaz. Jumpa lagi esok sama-sama. Yang lain semua insyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Moga kita semua bersedia dengan 100%. Kalau tak 100% pun tak apa. Dengan syarat kita ada usaha untuk belajar. Kadang-kadang tuan-tuan, saya bersedia 30% Ustaz, tapi saya nak dengar. Tak apa, dengar je lah. Kita dengar, sentiasa ulang dengar sampailah sampai ada satu tahap kita naikkan 30%, 40%, 50% sampai pada 100%. Sikit pun tak apa, asalkan kita usaha. Ustaz ni nak gimana tu? Usaha. Siti Safiah, saya bersedia 100%. Alhamdulillah. Nur Ramazin, terima kasih Ustaz, sama-sama. Maman, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, sama-sama. Devi Novianti, ayat 19 hingga 21. InsyaAllah esok ikut mengaji lagi. Alhamdulillah. Kak Mazwan Muhammad, terima kasih 100% bersedia untuk esok. Alhamdulillah. Surah Al-Mulk, ayat 19 hingga 21. InsyaAllah hari Lina. Alhamdulillah insyaAllah. Zahira Azizan, 1/7 hari je. InsyaAllah. InsyaAllah. Nara Mazin, saya bersedia Ustaz 100%. Hari Lina. Saya bersedia, terima kasih Ustaz. Zahira Azizan 1/7 hari je insyaAllah. Tak lama pun tuan-tuan, tak lama pun. Kejap je saya ambil. Rasma Ghazali, saya bersedia 100%. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi tuan-tuan, jangan lupa jika tuan-tuan tak nak tertinggal live ini, turn on kan live notification, follow, like page Terengganu Mengaji, follow page Terengganu Mengaji, on kan notification. Boleh? Wan Nurianti, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. 100%. Alhamdulillah. Jom sama-sama kita akhiri dengan doa. Kita baca doa tilawatul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة Ya Rabbal Alamin. Ikut bersama-sama dengan saya. Allahumma habbibna ilal Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Ya Allah, cintakanlah kami kepada Al-Quran dan cintakanlah Al-Quran kepada kami. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, letakkanlah kami dan keluarga kami di bawah penjagaan-Mu, ya Allah, di bawah perlindungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhilah kami dan keluarga kami daripada segala perkara, segala wabak bencana dan perkara-perkara yang boleh mendaratkan diri kami dan keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami, sucikanlah hati kami daripada segala dosa, daripada segala kekotoran, daripada segala hasad, dengki, perkara-perkara yang boleh menjauhkan aku dengan-Mu, ya Allah. Jauhkanlah, ya Allah, bersihkanlah hatiku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, istiqamahkanlah aku dalam belajar Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, istiqamahkanlah aku dalam jalan yang diridai oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku, dosa kedua ibu bapaku, dosa guru-guruku dan seluruh muslimin dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhanku, tariklah daripada hatiku ini perasaan nikmat dan perasaan nikmat dan perasaan keinginan untuk melakukan maksiat. Tarik dan buanglah, ya Allah, daripada hatiku, ya Allah. Dan ya Allah, letakkanlah dalam hatiku perasaan nikmat dan perasaan keinginan untuk melakukan ibadah kepada-Mu, ya Allah. Letakkanlah dalam hatiku, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last daripada saya, jangan lupa tekan like dan love. Assalamualaikum. Bye bye. Tekan love deh.